KPM. Nudime Bakery, always fresh and delicious. Only RM18. Menarik. Yang ni lagi menarik. Lagi-lagi gambar pizza dia ni. Weh, terliurnya. Tapi bagus juga kalau ambil gambar ni kan, sebagai idea untuk kembangkan lagi perniagaan. Tak apa, kita ambil gambar dulu. Okey. Oh, dapat idea macam mana nak kembangkan lagi perniagaan. Siap. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke slot menengah atas bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran reka bentuk grafik digital bersama dengan guru kita yang cukup luas pengalamannya, iaitu Cikgu Samsuriani Ismail dari Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Syahriman, Beruas, Perak. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar cikgu? Baik, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ini kali pertama saya dengan cikgu, dan yang kedua kita bersama juga dengan juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Zaimi Zainal Abidin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Prisin 181 Putrajaya. Apa khabar Cikgu Zaimi? Baik, terima kasih juga kepada Cikgu Zaimi yang sudi bersama dengan kita. Baiklah. Hari ini cikgu, apakah yang akan kita fokuskan dan apakah kaitan sebenarnya gimmick saya tadi dengan pembelajaran kita hari ini? Silakan cikgu. Terima kasih Lokman. Sama-sama. Hari ini saya akan mengajar tentang modul 5, iaitu penghasilan karya grafik digital. Kita fokuskan kepada identiti korporat. Okey. So saya teruskan. Okey, kita mulakan dengan definisi identiti korporat. Okey. Di mana identiti korporat ni merupakan elemen visual yang dipilih bagi mewakili sesebuah syarikat, juga merupakan sebagai tanda pengenalan jenama produk ataupun perkhidmatan syarikat. Boleh dikenali juga melalui logo, slogan syarikat ataupun rekaan label pembungkusan produk. So itu adalah definisi identiti korporat. Okay, seterusnya kita tengok kepada slide yang kedua. Alright, kalau Lokman tengok Lokman. Cikgu. Okey, ada item identiti korporat. Ya, betul. Okey. Nampak tak ada tak keseragaman di sini? Macam tak ada cikgu? Ke ada cikgu? Ada. Saya rasa ada cikgu. Ada. Di mana keseragaman dia? Kita tengok dekat logo dia. Okey. Nampak tak dia ada pengulangan logo bagi setiap item? Nampak tak warna yang digunakan pun ada pengulangan, menggunakan warna biru dan merah? Betul cikgu. So untuk item identiti korporat, pastikan mesti kena ada keseragaman supaya ia lebih mudah dikenali. Faham? Right? Okay, kemudian kita masuk kepada maksud logo. Apa dia logo? Okey, logo ialah lambang khas sesuatu pertubuhan yang tersirat dengan maksud yang tertentu. Merupakan tanda pengenalan identiti syarikat, kelab, persatuan dan juga organisasi. Okey, tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan matlamat, konsep dan tema yang disasarkan oleh syarikat. Ataupun dia juga bertujuan, diperlukan untuk membezakan keunikan syarikat agar mudah dikenali. Contoh, kalau kita tengok logo TV3 dan juga Didik TV. Betul. Alright? Bayangkan, Lokman, cikgu nak Lokman bayangkan. Ya, cikgu. Bayangkan Lokman duduk di depan TV. Okey, buka channel, tapi tak ada logo. Susah lah cikgu. Kan? Kita nak kenal pasti kan? Ya, betul. Macam mana kita nak kenal pasti kita duduk di channel yang mana? Ataupun perlu tak pihak siaran TV3 tu nak letak teks, anda sekarang sedang menonton di TV3. Setiap 2 minit ulang benda yang sama. Anda berada di channel TV3. Anda berada di channel Didik TV.
Kalau jadi macam tu setiap 2 minit ulang macam tu, agak-agak Luqman macam mana? Orang tak tengok cikgu. Agak-agak murid macam mana? Ya. Cuma satu je saya pesan. Kalau jadi macam tu, jangan dibuang TV tu. Jangan dibuang TV tu tak bersalah. Betul. Kan? Alright. Betul, cikgu. So itu pentingnya Yeah. logo. Itu pentingnya logo. Right. Seterusnya kita tengok rekaan logo ni penting dalam mengekalkan identiti korporat di mata audien menerusi elemen berikut. Elemen apa? Kita tengok elemen logo dia. Logo, rekaan grafik untuk menghasilkan logo ni mesti mewakili produk. Okey? Kalau dia tak mewakili produk, nanti dia akan mengelirukan mengelirukan audien. Yeah. Contoh. Okey, Luqman nak pergi kedai Dobi. Okey. Okey. Tak nampak dah kedai Dobi, ada mesin Dobi. Okey. Tapi dekat atas tu logo dia logo kereta. Siap tulis pula kat situ cucian 24 jam. 24 jam. Layan diri. Okey. Agak-agak macam mana Luqman? Saya rasa saya hantar kereta, tak hantar baju. Kan? Sebab apa? Sebab logo yang digunakan tu tak bertepatan dengan produk yang dihasilkan. Faham. Okey. Kemudian kita tengok dari segi warna. Warna juga memainkan peranan yang penting. Mesti menggunakan warna yang menarik untuk perhatian audiens. Okey. Kemudian nama syarikat juga mestilah ringkas dan senang untuk diingati. Okey. Seterusnya kita tengok kepentingan logo. Okey, apa dia kepentingan logo? Dia dapat menarik perhatian, okey, dia mudah diingati, okey. Dia dapat memberi kesan yang positif, kemudian dia dapat perkara pertama yang dicari oleh dia untuk mengenali jenama. Okey. Kemudian dia juga dapat menjamin kesetiaan pengguna, okey, merupakan asas kepada jenama syarikat, dapat meyakinkan audien, okey, dapat menonjolkan keunikan syarikat ataupun produk barangan. Okey, kita tengok apa dia jenis-jenis logo. Jenis-jenis logo ni ada 3. Satu, pictorial mark, okey, word mark dan juga combination. Pictorial mark ni dia menggunakan ikon ataupun gambar. Okey, word mark dia menggunakan font, okey, sebagai tanda pengenalan syarikat. Dan yang ketiga, combination, dia adalah combination antara font dan juga ikon. Alright. So murid-murid boleh tengoklah contoh-contoh logo yang ada di slide yang cikgu dah sediakan. Okey, kemudian kita pergi kepada lakaran logo. Okey, untuk menghasilkan lakaran logo ni kita perlukan sumber ilham. Contoh yang saya dah tunjukkan di sini, sumber ilham buku. Okey, daripada buku tersebut kita generate kita punya idea. Kalau tengok contoh yang diberi, ada 5 idea yang berbeza. So berkaitan hanya dengan buku saja. Okay? So logo, ada 5 logo di situ berkaitan hanya dengan buku saja. Okey? So begitu juga dengan lidah buaya tadi. So ada 6 lakaran logo berkaitan dengan lidah buaya saja. Dalam lakaran ni dia mesti kena simple, mesti kena ringkas supaya apa, Luqman? Mudah diingat. Yes, pandailah Luqman. Terima kasih cikgu. Okay. So habis penerangan saya. Okey Luqman, saya nak uji kefahaman Luqman tentang apa yang kita dah belajar hari ini. Okey. Soalan pertama, nyatakan 3 jenis logo yang anda pelajari. Okey, yang pertama cikgu ajarkan tadi iaitu pictorial mark, yang kedua word mark, dan yang ketiga combination. Betul ke cikgu? Kunci jawapan? Kunci jawapan. Okey. Betul jawapannya. Okey, terima kasih cikgu. Berapa markah cikgu ganjaran? Ganjaran? 10 markah. 10 markah. Banyak 10/10. Betul jawapannya. Okey. Kita tengok kepada soalan yang kedua. Mengapakah logo perlu ada dalam sesebuah perniagaan? Okey, kita mesti ada logo supaya orang kenal kita dengan keunikan cikgu. Contoh macam cikgu kata Dobi tadi, semua orang buat Dobi juga. Jadi kita nak bezakan dengan Dobi yang lain, mungkin keunikan di sudut logo senang diingati dan mudah difahami. Betul ke cikgu? Kunci jawapan? Kunci cikgu, yakin? Pasti? Pasti? Tak nak guna tali hayat? Tak nak cikgu. Sure? Sure. Okey. So nak tahu jawapannya? Boleh cikgu? Saya bagi terbaik. Alhamdulillah, sebaik tegak. Kalau ni risau juga. Plus Alhamdulillah ni. Plus ni. Terus berbunga hati ni. Terima kasih cikgu. Okey, tahniah. Okey. Atas jawapan yang betul tadi. Alright. Baik cikgu, bila sebut juga tentang logo ni kan. Contoh hari ni kita belajar tentang logo tadi. Cikgu kata kalau Adobe letaklah contoh mesin basuh kan. Jadi mana yang bagus cikgu? Contoh mesin basuh yang gambar real ataupun contoh yang kartun punya mesin basuh? Okey, kalau untuk logo, logo dia mesti simple. Dia mesti mudah, mesti ringkas.
mesti Okey. matlamat dia kita nak audien tu mudah diingati. Faham. So kalau kita guna gambar Dolby, mesin Dolby yang real, susah kan? Betul. Nak gambaran sebab dia complicated. Yeah. So kita kena buat lakaran supaya dia nampak lebih mudah. Yeah. Tapi lakaran tersebut tak lari daripada mesin Dolby tadi. Kita boleh ambil elemen-elemen yang ada dalam Dolby untuk kita masukkan dalam logo kita. Baik. Jadi yang penting apa pun logo yang kita nak buat, pastikan logo tu orang tengok orang senang ingat. Betul. Baik. Okey cikgu, seterusnya apa lagi yang akan kita bicarakan? Seterusnya apa lagi yang akan kita bicarakan? Ini jawapan yang tadi Ini cikgu. jawapan yang tadi. Okey, baik. Jadi alhamdulillah jawapan-jawapan yang telah saya berikan tadi, cikgu, alhamdulillah cikgu setuju dengan jawapan saya, dan sekarang cikgu kita nak rehat seketika. Boleh ke cikgu? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam menengah atas, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Samsuriani Ismail dari Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Syahriman Berwas Perak, dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Zaimi Zainal Abidin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 181 Putrajaya. Okey cikgu, untuk segmen ini kita nak belajar tentang apa pula? Okay, untuk segmen ni kita akan belajar tentang bagaimana kita nak hasilkan logo yang bersesuaian dengan identiti korporat dengan menggunakan precision grafik. Okey. So terdapat 3 fasa dalam menghasilkan reka bentuk logo, iaitu fasa pertama proses pengolahan idea. Okey, fasa kedua proses melukis logo menggunakan precision grafik. Fasa ketiga proses mencetak logo. So kita akan pergi fasa pertama dulu, iaitu proses pengolahan idea. Okey, dalam proses pengolahan idea ni dia ada 4 step, 4 langkah. Okey, langkah pertama kajian lapangan, langkah yang kedua lakaran kecil, langkah ketiga lakaran kasar, dan langkah keempat adalah lakaran komprehensif. Okey, kita pergi kepada kajian lapangan. Apa yang perlu kita buat dalam kajian lapangan? Okey, kajian lapangan sebenarnya dia more kepada sumber ilham. Bagaimana kita nak dapat idea untuk melukis lakaran logo. Okey, pertama sekali kita kena tentukan apa matlamat logo yang ingin kita capai. Okey, pertama mestilah ringkas. Betul. Okey, kedua mestilah mudah diingati. Alright, dan yang ketiga menonjolkan identiti perniagaan. Okey. Alright, seterusnya dapatkan contoh-contoh logo sedia ada atau gambar yang sesuai sebagai sumber ilham untuk menjana idea. Okey, ini contoh-contoh image yang saya dah kumpulkan. Contoh image berkaitan dengan bakery, logo pun logo berkaitan dengan bakery. Sebab apa Lokman? Sebab saya nak buka syarikat bakery. Okey, patutlah cikgu ya. Kena berkaitan. Ya, nama pun saya dah bagi dah. Betul. Nama Nudaim Bakery. Sedap kan nama tu kan? Betul cikgu. So lepas ni kalau dapat anak boleh bagi nama Nudaim. Nudaim Cuma jangan letak bakery Okey. Okey. Alright. So daripada sumber ilham ni nanti kita akan pilih, kita akan kenal pasti idea yang diperlukan untuk kita hasilkan lakaran kecil tadi. So macam ni saya dah pilih gambar pizza, gambar topi chef tu, alright. Ada cupcake, ada biskit. Sebab ini adalah produk yang saya nak jual, saya nak keluarkan. Okey, juga saya dah pilih contoh-contoh logo yang ada untuk saya jadikan sumber inspirasi saya. Alright. So seterusnya bila kita dah ada dah contoh-contoh, kita dah kenal pasti dah gambaran image dan juga logo, kita akan gunakannya sebagai lakaran kecil. So untuk lakaran kecil Lokman, cikgu nak uji sikit kamu punya skill drawing kamu. Boleh cikgu, saya memang pakar dalam bab ni. Kita contoh-conting je. Boleh cikgu. Okey. So untuk lakaran kecil, alright. Ada 3 jenis logo tadi kalau Lokman kita dah belajar. Okey, yang pertama tadi
pictorial mark. Pictorial mark. Okey. Yang kedua word mark. Betul. Dan yang ketiga combination. Betul. Okey, Lokman, cikgu bagi 5 minit je Lokman untuk awak lukis. Nak pilih yang mana Lokman? Boleh. Saya Lokman nak pilih pictorial mark ke word mark ke combination? Saya rasa mengikut kepakaran saya pictorial mark lah cikgu. Okey, silakan. Boleh 5 minit Okey, 5 minit Baik. Okey. Dan murid-murid di rumah pun cikgu mungkin boleh turut serta kan? Boleh. Ambil tak lah ada mungkin masalah. kalau tak ada A4 ke kan, ambil lah kita punya apa tu kertas kosong ke kan, supaya kita dapat turut serta. Macam sekarang ni kami sedang lukis, saya memilih pictorial mark. Kalau cikgu pilih apa? Okey, saya akan buat tiga-tiga sekali. Cantik cikgu buat. Asal beza dengan saya buat ni. Okey, untuk lakaran kecil ni Lokman, tak payah nak cantik-cantik Lokman. Ya ke? Konsep dia konsep conteng je sebab kita nak Yes, kita nak generate idea. Okey, baik. Okey. Nak cantik nanti kita akan masuk kepada lakaran kasar. Ya, nama pun lakaran kecil. Yes, betul. Nama pun lakaran kecil. So kita nak generate idea dia. Conteng saja. Okey, saya pun conteng jugalah. Conteng saja. Tak tahu jadi apa ni. Harapnya murid-murid di rumah tak tertukar lah ya dengan gambar yang saya sedang buat ni. Jadi ini kita sedang buat lakaran kecil dan nanti kita akan pergi kepada lakaran kasar cikgu kan? Ya, yang betul. lebih nampak sebenarnya gambaran tersebut. Ya. Okey, baik. Jadi cikgu banyak ni. Saya buat banyak. Tak apa. Sebab idea saya tengah banyak sekarang. Sebenarnya bagus juga kalau kita lukis cikgu kan. Ya. Kita akan nampak lebih gambaran yang kita inginkan. Ada orang mungkin dia suka, contoh kalau macam kek tu dilukis dalam bentuk kek, ada orang dalam bentuk tulisan. Ya. Kan saya tengok macam cikgu ni ada tulisan, ada gambaran. Okey cikgu, saya pun dah siap. Dah siap? Tapi mungkin tak tahulah cantik ke tak cantik kan. Silakan cikgu. Okey, ini adalah contoh lakaran kecil saya. Okey. Okey, saya dah buat 4. Cuba tengok Lokman punya. Okey, saya segan nak tunjuk tapi tak apalah. Kita belajar hari ni, saya tunjuk juga. Jangan gelak Sabar gelak dosa. Sebaik kau tak gelak. Bertepatan tak dengan logo pictorial mark? Okey. Sangat bertepatan. Sangat bertepatan. So ini Gambar terkejutlah cikgu. Okey. Ini contoh lakaran kecil. Sepatutnya dalam lakaran kecil ni kita kena banyak melukislah. Okey. Dia tak boleh 2 3, dia kena lagi banyak lagi bagus. Apa yang keluar kita buat. Yes. Betul. Apa yang ada terlintas dalam kepala kita, lukis saja. Faham? Alright. So bila kita dah dapat kita dah buat beberapa lakaran kecil, kita pilih satu yang terbaik Lokman. Baik. Okey, contohnya katalah saya nak pilih yang ini. Sebab apa? Sebab dia nampak lebih simple, nampak lebih menarik. Dan mudah diingati. Yes. So daripada sini kita akan lukis pula ke dalam bentuk lakaran kasar. Yeah. Okey, dalam lakaran kasar ni Lokman, okey, saya dah buat magic sebenarnya. Buat magic cikgu Magic je. Macam mana tu? Siap dah. Hanya begini siap dah. Siap dah. Okey. Alright. Okey. So dalam lakaran kasar ni, dia mesti menggunakan tulisan yang sebenar. Dia mesti besar besar dan dia nampak lebih detail. Compare tu lakaran kecil tadi, lakaran kecil yang saya buat dengan awal-awal tadi kan, nampak dia conteng aja. Kalau boleh saya pegang cikgu, supaya lebih nampak murid-murid di rumah. So nampak conteng aja kan. Betul, beza. So ini adalah lakaran kasar. Okay? Yeah. So daripada lakaran kasar, kita nak menghasilkan pula lakaran komprehensif. Okey, dalam lakaran komprehensif kita cuma warnakan mengikut kesesuaian perniagaan kita lah. Right? So macam mana kita nak lukis lakaran komprehensif? Senang saja, saya tunjuk teknik dia. Okey, baik. So ini kita boleh ketepikan. Okey, saya ketepikan Okey, lakaran kecil sudah. Okey, so kita menggunakan untuk lakaran kasar, kita nak convertkan daripada lakaran komprehensif, sebenarnya daripada lakaran kasar ke lakaran komprehensif kita guna LED board. LED board. Okey. Ini tracing board lah. Okey, so kita guna ini. So dia ada cahaya dekat bahagian bawah. Betul. Dia. Okey, lakaran kasar ni, alright, kita letak di bahagian atas. Baik. Okey, kemudian kita ambil helaian. Okey. Helaian dan kita trace. Okey, kita trace dia. Kalau bahasa kita tekap cikgu kalau kita tekap. Tekap boleh, macam trace tak biasa boleh. Tekap Tapi kalau bahasa dewan bahasa dia surih. 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 Surih Kalau tekap tu bahasa kampung kan. Bahasa pasar. Ya, kita surihkan dia. Surih dia. Baik. So buatlah sampailah habis.
Lebih tekaplah senang. sampai habis. Betul. Okey, bila dah siap, okey, ini contohlah. Okey. Bila dah siap begini, so kita warnakan. Okey, penggunaan warna, macam mana kita nak pilih warna, Luqman? Macam mana cikgu? Contoh kalau macam cikgu kan tadi Nudaim Bakery kan? Jadi warna apa yang sesuai? Kalau warna yang sesuai, sebenarnya murid-murid boleh menggunakan warna asas, warna sekunder ataupun warna tertial. Sebab warna-warna ni warna-warna asas, warna-warna basic. Dan dia mesti menggunakan tak lebih daripada 3 warna. Jangan lebih 3. Jangan lebih 3 warna. Kalau lebih 3 warna nanti dah tak ingat dah. Betul. Okey. Kita punya matlamat tu dia dah tersasar sikit. Betul. Okey, pastikan maksimum 3 warna. Now, selalunya kalau dalam makanan, okey, kalau Luqman tengok dekat pasaran di luar sana, apa makanan yang apa warna yang selalu digunakan? Selalu saya tengok warna merah. Menandakan panas kan, barang tu panas, pedas. Jadi kita tengok, terliur lah pula. Betul ke cikgu? Betul, kita rasa lapar kan? Betul. Tengok aja warna merah, warna kuning, warna oranye. Betul, setuju. Perut lapar. Betul. Walaupun kenyang. Betul. Kan? Tapi nak kena kontrol. Kan? So, untuk logo saya, saya dah pilih warna merah dan kuning. So, saya buat magic. Okey cikgu, jom kita buat sama. Siap. Alhamdulillah. Cantik lah cikgu. So, siap. Okey, so ini adalah lakaran komprehensif ya. Alright. So, penggunaan warna merah. Satu. Untuk tulisan. Betul. Dan juga dia punya topi chef ni kita buat warna kuning. Yeah. Okey, kemudian hitam pada warna perkataan Nudaim. Kenapa hitam? Sebab saya nak berikan keseimbangan. Kan? Okey. So dia seimbang. Kemudian dia ada penegasan. Pada tulisan tu lah. Yes, pada tulisan itu. Yeah. Okey. So far so good, Oman. Okey, so far so good. Okey. Jadi paling kurang 3 warna cikgu ya. Jangan paling lebih. Kurang 3 warna. Jangan diletak merah jambu pula, pening orang menengoknya. Kan? Ya, betul. Alright. Okey cikgu. Dah faham dah dia dah punya faham cikgu setakat untuk ni. Proses pengolahan idea. Mula kita dapatkan idea. Okey. Lepas tu kita buat lakaran kecil, betul cikgu Yes. Kemudian kita buat lakaran kasar. Yes. Untuk lebih jelas berdasarkan pilihan lakaran kecil yang banyak kita buat tu. Dan kemudian kita masuk kepada lakaran komprehensif. Yes, lakaran komprehensif, apa beza dia lakaran komprehensif dengan lakaran kasar? Iaitu diwarnakan. Betul ke cikgu? Pandailah Luqman ni. Macam cikgu kalau boleh saya tunjukkan, cikgu buat tadi Nudaim Bakery. Jadi mungkin murid-murid di rumah pun mungkin kalau nak buat dobi ke cikgu kan. Baju, kalau baju macam mana cikgu? Dobi warna apa yang sesuai lah selalunya? Kalau dobi ni dia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan apa? Air? Air, biru lah. Yes. Okey, dapat idea. Jadi jom kita buka dobi. So penggunaan warna pun sebenarnya dia bergantung kepada kita punya produk kita. Apa syarikat kita nak keluarkan produk apa? Servis apa? So tak boleh simply kita menggunakan warna, aku suka warna ni lah. Dia tak boleh. Dia mesti kena berkaitan dengan apa produk kita nak buat. Okey. Kan? Okey, baik cikgu. Saya dah faham apa yang cikgu ajarkan. Cikgu ada tak uji minda untuk saya? Okey, kita pun dah selesai belajar hari ini. Okey, hari ini cikgu nak uji kefahaman Luqman. Boleh cikgu, saya pun dah bersedia dari tadi. Okey. Kita tengok soalan. Boleh cikgu? Okey, berikut merupakan jenis-jenis logo. A. Pictorial mark, B. Word mark, C. Combination. Padankan jenis logo dengan ciri-cirinya dengan menulis A, B atau C pada ruang jawapan. Ciri-cirinya berasaskan font sebagai tanda pengenalan syarikat, berasaskan ikon atau gambar sebagai tanda pengenalan syarikat, terdiri daripada gabungan penggunaan ikon atau gambar dan font atau penggunaan gabungan tanda abstrak dan maskot. Okey, Luqman, baik. jawapan? Jadi untuk yang pertama berasaskan font iaitu word mark. Yang kedua berasaskan ikon atau gambar iaitu pictorial mark. Dan yang ketiga gabungan, semestinya combination cikgu. B, A, C. Betul ke cikgu? Tak nak guna. Tak nak, saya yakin cikgu selepas saya faham apa yang cikgu ajarkan tadi. Baguslah Luqman. Yakin, Senang kerja cikgu kan. Kita tengok jawapan dia betul ke tak. Okey, jom kita tengok. Alhamdulillah. Pandailah Luqman. Baik, terima kasih cikgu. Wah, cikgu bagi bunga lagi lah. Terima kasih cikgu atas ganjaran yang telah diberikan. Baik, kita pun sudah habis menjawab soalan yang telah diberikan. Dan sekarang cikgu, kita nak berehat seketika. Boleh ke cikgu? Boleh. Baik, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas.
TV KPM. Bersua kembali dalam slot menengah atas, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Samsuriani Ismail dari Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Syahriman Beruas Perak, dan juru bahasa isyarat kita Cikgu Zaimi Zainal Abidin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 181 Putrajaya. Okey Cikgu, untuk segmen seterusnya ini apakah yang akan kita fokuskan? Okey, untuk segmen kali ini kita akan fokus kepada fasa 2 iaitu proses melukis logo menggunakan precision grafik. Baik. Okey, dalam proses ini melibatkan 5 langkah Hakim. Okey, iaitu Cikgu. langkah 1 mengimbas lakaran komprehensif, langkah 2 menentukan precision grafik, langkah 3 membuat tetapan saiz logo, langkah 4 membuat tetapan jenis tulisan, saiz dan warna font, dan yang terakhir sekali kita menyimpan hasil karya yang telah disiapkan. Yeah. Okey, so saya akan tunjukkan 5 step ni, okay, Baik. bagaimana kita nak melukis logo menggunakan precision grafik. Okey, untuk langkah pertama, okey, kita kena imbas. Kita kena imbas kita punya lakaran komprehensif. Okey, lakaran yang kita lukis tadi, kita kena imbas untuk kita jadikan dia sebagai image digital. Yeah. Macam mana kita nak masuk di dalam laptop Hakim? Macam mana Cikgu? Okey, ada 2 cara. Cara pertama, kita menggunakan pengimbas. Cara kedua, kita boleh guna handphone. Baik. So handphone kita ambil gambar, kita boleh send dalam Telegram ataupun dalam WhatsApp. So Betul. tadi kita dah lukis kan. So saya dah ambil gambar dan dah ada pun dalam laptop cikgu. Okey. Alright. So cikgu akan terus tunjuk kepada langkah yang kedua. Okey, langkah kedua kita nak import logo kita yang kita lukis tadi, yang kita dah jadikan image digital tadi, kita nak masukkan dalam perisian. Okey. Alright. Okey. So now untuk langkah 2, kita nak kena tetapkan perisian apa yang kita nak gunakan. Okey. Okey, so perisian vektor sama ada murid-murid boleh gunakan perisian berlesen ataupun perisian sumber open source lah. Yeah. Okey. So macam cikgu guna perisian yang sedia ada, iaitu perisian Macromedia Freehand. Alright. So macam mana kita nak import logo kita masuk ke dalam perisian kita? Senang aja. Okey, pergi kepada file, kita import dan kita cari gambar yang kita dah masukkan tadi. So alright, klik. Alright, so dia dah ada di dalam cikgu punya dokumen. Okey, now bila dah ada dalam ni, kita nak kecilkan saiznya sebab logo ni lebih besar daripada dokumen. Ya, betul. So nak kecilkan saiz, kita pergi kepada scale tool. Alright, so kita scalekan dia kepada 80%. Okey, 80%. Okey, pastikan kita klik uniform supaya dia punya proportion itu betul lah, dan klik scale. Alright. Okey, kalau kita tengok logo ni, dia tidak terletak di tengah-tengah dokumen kita kan. So sekarang ni kita nak letak dia di center. So senang je, kita pergi dekat align. Okey, dekat bahagian horizontal ni kita letak dia align center. Okey, bawah pun kita buka align center, kemudian kita klik saja align to page, apply. So dia akan terus berada di tengah-tengah dokumen kita. Alright, so bila kita dah dapat dah begini, so kita nak jadikan kita punya logo ni sebagai tracing. Alright, so kita klik saja dekat background belakang ni. Klik saja. Alright, tak nampak sebab cikgu off. Alright, so bila logo kita ni dah masuk ke dalam background, nampak tak perbezaan dia? Tadi dia nampak lebih terang. Betul. Sekarang dia dah nampak grayscale kan. So mudahlah untuk kita nak trace nanti, nak surih nanti. Yeah. So cikgu lock layer ni supaya dia tak mengganggu kita. Alright, so macam mana kita nak lukis? Alright, kita nak lukis kita punya topi chef ni senang aja Luqman. Right, nak buat bulat aja, kita guna ellipse tool, kita buat bulat. Okey. Okey. So dia tak semestinya kita nak kena perfect dengan lakaran kita Yeah. so kita boleh agak-agak saja. Alright, so kita buat bulatan yang kedua. Okey, seterusnya kita akan buat bulatan yang ketiga. Alright. Okey. So kalau dia macam tersengit sikit, dia macam lari sangat tu, kita boleh adjust lah. Okey. Alright. So cikgu stop sikit. Okey. So dah dapat begini, pastikan 3 bulatan tadi dia bertindih supaya kita nak gabungkan dia. Nak gabungkan dia, kita senang je. Kita pergi ke modify, kita pergi combine, kita pergi union. So dah dapat dah rupa luar bahagian atas. Okey, so sekarang kita nak buat bahagian bawah pula. Kita guna pen tool. Okey, so kita surih sahaja kita punya lakaran komprehensif tadi. Okey, so
cantumkan point. Okey, sama juga kita buat macam tadi, select keseluruhan objek tadi, pergi modify, pergi combine, pergi union. So dah dapat dah lakaran topi tadi. So lakaran garisan tengah ni kita guna pen tool, tarik saja. Okey, matikan line tu. Alright, dah siap. Okey, siap dah dia punya bahagian topi. Okey, now sekarang kita nak buat tulisan pula. Okey, cikgu lock dulu layer topi. So kita pergi ke layer bakery. Alright, so kita nak buat tulisan. Okey, tulisan ni sebenarnya ada dua cara. Murid-murid boleh menggunakan pen tool, suri setiap tulisan, ataupun kita boleh pilih font yang paling hampir dengan tulisan kita. Contoh cikgu nak guna font. Alright, kita type bakery. Okey, tulisan dia kecil, cikgu besarkan. Okey, kepada 200. Alright, so sekarang ni font ni kan. So font ni dia jauh sangat beza dia. So cikgu nak guna font delicate. Yang lebih dekat cikgu. Yang lebih dekat. Okey. So kalau kita nampak font ni, nampak tak? Dia lebih hampir, betul? Ya, betul. So kita guna aja font yang ini. Alright. Okey, kalau Luqman tengok B dia saja besar kan? So kita nak kena split kan sebab different size. Okey, saja berbeza. So kita nak kena pisahkan B ni. Cikgu pergi edit, cikgu cut dan cikgu edit, cikgu paste. Oh, sorry, dia paste tempat yang sama. Sekejap cikgu cut. Sorry, select, edit, cut. Okey, matikan dulu. Kita okey, so dah dapat dah dia punya B dia. Okey, kemudian kita besarkanlah huruf B ni mengikut lakaran kita. Okey, saya nak besarkan dalam 360 point. Okey, so dah nampak dah besar kan? Betul. So kita boleh guna arrow key kita untuk kita adjust lah kedudukan dia. So lebih-lebih kurang dengan lakaran kita. Okey, so dah dapat begitu. Okey, dah cantik. So now kita buat pula pada bakery. Font dia terlampau besar, so kita kecilkan kepada 180. Okey, so kita letaklah di lakaran kita. So dah nampak dah. Okey, dah nampak dah. Okey, now sekarang ni kita nampak tak perbezaan dia dekat tiang K ni. Tiang K ni dia sepatutnya ke atas kan? Cukup tinggi je. Lepas tu Y pula dia ada macam ni kan? Betul, dia ada lengkungan dia, ekor dia. So macam kita nak buat ni, senang aja. Cikgu buat magic. Pergi text, pergi convert to path. Okay, bila convert to path, dia dah asing dah. Setiap huruf nampak tak? Dia dah ada point dia ni. So point-point ni kita boleh edit. So cikgu besarkan sikit supaya murid-murid boleh nampak dengan jelas dah. So besarkan. Now cikgu guna sub select tool sub select tool, cikgu select bahagian yang kita nak edit dan jangan sampai terkena huruf lain kalau tak nanti yang lain pun dia akan bergerak. So kita naikkan aja, tinggikan. So dah selesai satu. Sekarang kita buat Y pula. Y dia kita nak buang bahagian yang kita tak nak. Bahagian luar ni kan? Kita tak nak. So kita buang. So bila kita dah dapat macam ni, kita guna saja. Nyah aktifkan dulu dia punya Y ni. Kalau tak nanti dia tak jadi. Gunakan pen tool. Kita just lukis balik, ikutlah kita punya lakaran tadi. Luqman tahu tak macam mana dapat garisan lengkung ni, nampak tak? Macam mana cikgu So cikgu tunjuk sekali lagi. Untuk yang next. Bila kita dapat macam ni, kita klik dan kita tarik. Klik dan tarik. Klik dan tarik, dia akan keluar line 2 tadi tu kan? Yang itu untuk kita adjust kita punya garisan lengkung kita. So dapatkan dulu kita punya lakaran tu, base tu kita dapatkan dulu. So nanti kita boleh adjust kemudian, tu tak ada masalah. Nampak tak Luqman? Garisan yang kedua ni, yang ni. Dia melengkung kan? Betul. So kita nak matikan sebab kat ujung ni kan dia sharp. So kita nak matikan, kita nak lengkung. Kita patah balik pergi dekat point yang asal. Nampak tak? Dia dah tak ada lengkung dah. Dia dah ada straight kan? So kita buat saja point, tarik balik untuk dapat yang sharp tadi. Senang je sebenarnya. So tak susah pun. So buatlah sampai habis. Sampai habis. Alright. So bila dah dapat macam ni, katalah alamak tak cantiknya kan. Betul. Macam lari sikit lari sikit lah. Tak ada masalah.
Okey, kita pergi sub select tool, klik balik pada point yang kita nak adjust tadi. Okey. Nampak tak yang line keluar tu? Adjust di situ. So nampak tak dia dah cantik dah? Ya, betul. Okey, nampak dah cantik dah. Cikgu. Alright. Okey, so now bila dah dapat dah macam ni, okey, cikgu nampak magic ni. Okey. Magic. Okey, dah jadi dah macam ni. Okey, kan nampak lebih cantik kan? Ya, betul. Okey, so cikgu padam balik yang ini. Okey, so dah dapat lagi ni. Sorry. Okey, so kita nak masuk warna pula. Macam mana kita nak masukkan warna ni? Senang aja. Okey, warna apa kita guna tadi, Lukman? Lukman ingat tak? Topi dia warna apa? Merah, cikgu kan? Tulisan merah. Okey, Topi kita buat kuning. merah. Okey, topi kuning. Tulisan merah, kita klik dia huruf ni. Okey. Kita letak ni dekat tool color ni, bahagian fill ni, kita tukar je kepada warna merah. Okey. Senang aja kan. Okey, untuk bakery pun sama, kita guna sub select tool. Okey, select saja semua. Okey, kemudian tukarkan dia kepada warna merah. Baik. Okey, kemudian bahagian bawah, okey, echo dia ni pun kita letak juga warna merah. Okey, ni cikgu terlock ni. Okey, unlock dulu. Okey, letak warna merah. Alright. Okey. Okey, kemudian topi dia warna apa? Kuning, cikgu. Kuning, cikgu. Okey, ini pun cikgu terlock tadi. Cikgu sorry. Okey, dia tepi sana pula dah. Okey. Alright. Tukarkan dia warna kuning. Okey, so dah siap dah logo kita. Samalah, cikgu. Cantik. Okey, cikgu kecilkan Okey, dah siap dah logo kita. Okey, bila kita dah siap logo kita ni, kita nak kena save. Kita dah masuk fasa. Ya, betul. Kena simpan, cikgu. Kita dah masuk langkah yang kelima dah. Betul. Kita nak menyimpan save. hasil karya. Menyimpan hasil karya. Macam mana nak simpan? Okey, kita pergi file. Kita boleh save. Alright, dalam format freehand. Okey, dan juga kita kena simpan dalam file lain, format lain sebab nanti untuk segmen yang seterusnya kita nak belajar buat lakaran identiti corporate. So kita nak guna balik logo yang sama. So kita pergi file, kita pergi import pula dah, sorry ya. Pergi file, kita pergi export. Okey, gunakan format PNG. Okey, dan kita namakanlah lakaran logo kita dan kita save. Alright, selepas tu bila kita dah save, kita nak buat apa, Luqman? Kita nak kena print lah. Betul. So kalau nak print, okey, kita boleh pergi kepada file, kita boleh pergi kepada print. Baik. Okey, print. So kali ni cikgu pun nak buat magic juga. Lepas ni cikgu buat magic. Cikgu buat magic. Benda tu dah siap print. Okey. Kita petik jari sama-sama okey. Okey. Tapi sebelum tu, cikgu nak terangkan, okey, kalau untuk print, kita boleh print dalam 3 jenis skala, iaitu skala kelabu, skala hitam putih dan juga monokromatik, juga skala berwarna. Right? So 3 warna. So dah ready nak buat magic? Dah bersedia, cikgu? Dah bersedia? Boleh petik jari? Boleh, Luqman petik jari, Luqman? Okey, 1, 2, 3. So ni dia. Okey. Alright, so dah ada dah. Kita dah print dah dalam bentuk skala hitam putih dan juga berwarna. Okey, alright. Selesai. Betul. Jadi itulah 5 proses ataupun 5 langkah dalam kita nak menghasilkan perisian logo, cikgu. Ya, betul. Okey. Jadi cikgu, seterusnya apa lagi yang akan kita fokuskan? Apa lagi? Cikgu nak uji kamu lah. Boleh, cikgu. Saya sudah bersedia. Okey, so nak uji kamu. Baik. Cikgu kena buka slide, cikgu. Ya. Alright. Sekejap Baik. Okay. So jadi di rumah boleh turut serta dengan saya, kita fokus semula apa yang telah diajarkan oleh cikgu dan kemudian jom kita cuba jawab apa soalan yang akan diajukan. Silakan, cikgu. Alright. Luqman dah ready? Sudah, cikgu. Okey, dah sedia dengan semua talian-talian yang ada? Ya, betul. Saya dah sedia dari tadi, tak cikgu. pernah guna pun talian tu kan. Hebat betul. Hebatlah Luqman, hebat. Okey, kita tengok soalan. Okey, berikut merupakan langkah kerja proses melukis logo menggunakan perisian yang tidak mengikut urutan. Ya. Okey, A. Membuat tetapan jenis tulisan, saiz dan warna font. B. Menentukan perisian grafik. C. Membuat tetapan saiz logo. D. Menyimpan hasil karya. E. Mengimbas lakaran komprehensif. Soalannya, susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang yang disediakan. Okey, jom murid-murid di rumah bantu saya untuk lengkapkan jawapan ini. Baik, langkah pertama, cikgu. Ya.
Okey, langkah pertama bab kata cikgu tadi, kita perlu mengimbas dahulu lakaran komprehensif. Okey, langkah kedua kita perlu menentukan perisian grafik yang kita nak gunakan. Yang ketiga ialah kita membuat tetapan saiz logo. Dan seterusnya langkah keempat, membuat tetapan jenis tulisan, saiz dan juga warna font. Dan yang kelima ialah mestilah menyimpan hasil karya yang telah kita buat tadi. Betul ke cikgu? Betul. Langkah yang telah saya sebutkan tadi. Okey, mari kita tengok jawapan. Betul ke tak? Okey, keng. Wah, E, B, C, A, D. Betul tak, Luqman? Betul. Wah, Alhamdulillah. Tepat betul, Luqman. Masa dalam cikgu bagi penerangan mesti fokus betul. Betul cikgu, kita kena fokus supaya kita boleh jawab nanti ketika peperiksaan. Betul. Okey cikgu, Luqman. berapa ganjaran yang cikgu sudi berikan kepada saya? Ganjaran? Tadi dah bagi 10. Kali ini kita naiklah 20 markah. 30 markah telah diberikan kepada saya juga kepada murid-murid yang sudi menjawab bersama dengan saya. Terima kasih cikgu. Ya, sama. Baiklah, dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh ke cikgu? Boleh. Baik. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Luqman Hakim dalam slot menengah atas, juga Cikgu Samsuriani Ismail dari Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Syahriman Beruas Perak dan juga juru bahasa isyarat kita Cikgu Zaimi Zainal Abidin. Okey cikgu, untuk segmen ini kita nak fokuskan tentang apa? Okey, untuk segmen ni kita akan belajar bagaimana kita nak menghasilkan identiti korporat. So Baik. untuk segmen ni cikgu nak ajar Luqman bagaimana nak menghasilkan kad perniagaan. Okey cikgu. Okey. So kita teruskan Boleh, Now, cikgu. dalam perisian freehand pastikan kita kena tukar dulu kita punya unit kita. Baik. Okay, measurement unit kita ni kita tukar dulu kepada sentimeter. Okey, kemudian pastikan kita kena buka page ruler, show page ruler. Okey. Kemudian kita kena buka juga dia punya grid. Okey. Grid. Okey, fungsi grid ni sebenarnya dia untuk membantu kita untuk susun kita punya tulisan, kita punya logo supaya nampak lebih kemas, nampak lebih tersusun lah. Okey, so bila dah dapat macam ni, kita guna saja rectangle tool. Alright, kita buat kotak untuk kita dapatkan ukuran kad perniagaan lah. Okey, so ukuran kad perniagaan Kak Luqman tahu tak berapa saiz dia? Berapa cikgu Berapa Kalau width dia punya lebarnya kita letak 9 cm. 9 cm. Okey, dia punya ketinggiannya 5.5 cm. Baik. Okey, so dah dapat dah kita punya ukuran. So ini adalah kad perniagaan ukuran sebenar, Luqman. Baik. Okey. So bila dah dapat macam ni, pastikan dia punya kedudukan kotak kad perniagaan kita ni berada di atas grid supaya kita senang nak susun. Baik. Okey. So bila dah dapat macam ni, pastikan kita punya unit ruler kita ni mesti starting dia kosong di sini dan juga kosong di sini. Okey, andai kata kalau tak jadi kosong, okey. So kita tarik saja dekat bahagian atas, okey, page ruler kita letak dekat sini. Di ujung atas sini. Okey. So dah dapat dah kosong. Nampak tak kosong? Kosong. Okey, so bila dah dapat macam ni, alright. So cikgu nak masukkan background. Ya. Yeah. Okey, macam mana kita nak masukkan background? Okey, kita pergi file, kita import, kita masukkan background. Okey. Okey. Background. Alright. Okey. Kita besar pula. Okey. So kita masukkan background, letak dia bahagian atas. Okey, pastikan kita punya image background kita ni kita kena send to back. Okey, arrange, send to back. Okey, dan kita boleh nampak kita punya kotak kad perniagaan tadi kan. So senanglah kita nak susun. Okey, so dah dapat macam ni, kita lock layer ni supaya dia tak mengganggu. Okey, kemudian kita pergi file, kita import, kita masukkan logo. Okey, kita masukkan logo. Alamak, logo ni besar sangat ni. Macam mana kita nak kecilkan? So tak ada masalah. Kita pergi dekat scale tool. Okey. Okey, kita klik dekat uniform, kita letak dia 15%.
Okey. So dia dah kecil, so kita letaklah di kedudukan di bawah ni. Alright. So cikgu besarkan view supaya murid-murid boleh nampak. Okey. So guna guide untuk kita nak susun kedudukan logo kita. Baik. Okey, so cikgu nak pastikan make sure at least 0.5 untuk save area. Okey, dan bawah sini pun. Alright, so dah cantik, kita adjust. Kemudian kita masukkan. Okey, dalam kad perniagaan ni Lokman, apa maklumat yang perlu ada Lokman? Nombor telefon, Lagi, alamat lagi. dan juga nama. Betul ke cikgu? Kalau tak ada nama, macam mana orang nak Syarikat, contact? cikgu, betul? Ya, nama owner, nama pemegang syarikat tu kena betul. ada. Kalau tak ada macam mana kan? So kita letaklah nama. Okey. Okey. Naim di Zulkarnain bin Ahmad. Okey, so apa yang nak kena tak? Kena ada jawatan dia. Ya, betul. Okey, kemudian nombor handphone dia. Okey. Alright. So besar sangat tulisan ni kan Lokman kan? Betul cikgu. Tak boleh masuk ni dalam kita punya kita punya kad perniagaan. So kita kecilkan, tak ada masalah. Kecilkan font kita kepada 12 point. Okey. Okey, kemudian cikgu nak select all. Okey, letakkan dia 12 point. Okey, dah ada 12 point dah. Okey, tulisan cikgu nak tukarkan kepada Manian. Okey. Manian. Tulisan-tulisan yang mudah dibaca cikgu Ya, tulisan yang mudah dibaca. Lah kadang-kadang kita letak nama tapi tulisannya susah nak difahami, tak boleh juga kan? Ya, betul. Okey, Baik. Okey, cantik. Alright, kemudian cikgu nak highlightkan nama ni untuk jadikan dia prinsip penegasan. Prinsip penegasan. Supaya nampak lebih menonjol. Betul. Okey, kemudian tadi cikgu dah buat dah kan, ni ada nampak tak guideline ni? Nampak cikgu? Kita bawa dia ke bawah. Okey. Kita alignkan supaya dia nampak lebih kemas. Okey, dah tersusun kan, nampak tak lebih Betul. kemas. Okey, sama juga kalau kita nak buat nombor telefon dengan alamat tadi, kita boleh copy, kita paste saja. Okey, kemudian cikgu padam nama yang atas ni. Ya. Select all, kemudian type saja nombor telefon. Okey, 05 674 674 335. Okey, nombor fax. Okey, 05 674 224. Okey. So dah dapat begini. So sama juga Lokman. Kita guna kita punya guide. Okey. Kita nak letak supaya dia align. Okey, supaya dia selari. Betul. Selari dengan image yang lain lah. Okey, so yang ni cikgu letak bawah. Okey, bawah selari dengan Nur Daim supaya dia nampak lebih kemas. Betul. Okey, so dah dapat nombor telefon. Nombor telefon ni macam besar sangat kan. So cikgu kecilkan. Okey, cikgu kecilkan, letak 10. Okey, letak 10. Okey, kemudian buat perkara yang sama untuk address. Okey. Okey, buat perkara yang sama untuk address. Kemudian ni dah 2 kan, cikgu delete. Okey, buat perkara yang sama untuk address. So selesai dah kita punya kad perniagaan. Betul, sudah siap kita punya kad perniagaan cantik dan kemas yang telah ditunjukkan oleh cikgu. Okey cikgu, seterusnya apa lagi yang kita nak belajar? Mungkin ada soalan atau bagaimana? Okey, seterusnya sebenarnya Lokman, logo ni bukan saja boleh letak kat business card Lokman. Okey. Kita boleh letak dekat kepala surat, sampul surat. Boleh juga. Kalau Lokman tengok dekat bahagian tepi Lokman tu, kita ada bidang periklanan kan? Ya, betul. Kita ada banting, kita ada poster. Betul. Juga kita boleh apply kita punya logo dalam kita punya pembungkusan yang ada dekat depan ni. So yang dekat depan ni kita ada balang biskut, Betul. kita ada kotak pizza kan. So kita boleh aplikasi logo-logo kita itu ke dalam item-item corporate identity kita ni. Untuk apa? Untuk apa Lokman? Untuk orang lebih kenal dan juga tarikan. Yes, untuk ada keseragaman. Betul. Supaya semua produk-produk ini di bawah satu syarikat. Betul. Okey, selesai sudah. Cikgu. Okey cikgu, untuk yang terakhir ni mungkin cikgu ada nak uji saya atau bagaimana cikgu? Okey, nak uji. Kalau nak uji, saya kena buka slide saya. Sekejap ya. Untuk saya pun nak tengok kefahaman saya setakat mana kan cikgu kan? Boleh. Sekejap ya. Okey, jadi itu antara cara-cara untuk kita buat
kita punya business kan. Okey cikgu, saya Okey. sudah bersedia dari tadi cikgu. Alright, so kita teruskan dengan soalan kita. Boleh, cikgu? Rajah 1 menunjukkan sebuah logo yang dihasilkan menggunakan present graphic. Okey, Rajah 1 nampak ya Lokman, Rajah Betul. 1. Okey, apakah jenis logo di atas? Okey, ini combination sebab dia ada font dengan gambar cikgu. Okey. Pasti? Pasti cikgu, yakin? Alright. Tak ada yang salah lah Lokman ya. Sebab kita fokus. Alhamdulillah. Pandai betul lah ya. Senang dapat anak murid macam ni. Terima kasih cikgu. Okey. Yang kedua, berikan 2 contoh rekaan identiti korporat yang boleh dihasilkan menggunakan logo di atas. Okey, kad perniagaan. Yang kedua ialah kepala surat cikgu. Betul. Kita tengok jawapan kita betul tak? Oh, nampak jawapan saya ada 4 kat situ. Okey, alhamdulillah. Terima kasih cikgu atas jawapan yang diberikan. Dan bagaimana cikgu? Sebab kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Bagaimana cikgu menilai saya punya prestasi hari ini cikgu? Okey, prestasi Lokman hari ini, Lokman dah dapat menjawab soalan saya dengan betul, dah dapat melukis lakaran kecil dengan betul. So band 6. Alhamdulillah, band 6. Terima kasih cikgu atas ganjaran yang diberikan. Dan apakah rumusan takhir untuk pembelajaran kita hari ini? Okey, so cikgu harap apa yang cikgu mengajar hari ini, murid-murid dapat manfaat, dapat manfaat daripada ilmu yang telah cikgu kongsikan. Okey, cikgu doakan semoga murid-murid bermaju jaya lah. Amin. Dan di manakah murid-murid kita boleh dapatkan bahan pembelajaran cikgu? Okey, di portal Delima, Lokman. Di portal Delima. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Samsuryani Ismail dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Zaimi Zainal Abidin. Saya Lokman Hakim mengundur diri. Ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.